Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segala yang mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah. Jika dah sihat adik, maka syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping Allah Taala berikan kita kesihatan, dan hari ini juga Allah Taala rezekikan kita berjumpa di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, dan kita akan belajar sesuatu mengenai agama kita, iaitu agama Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Jom kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tingkatan 4, bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-22. Tajuk dia, bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Tajuk hari ini agak menarik. Bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Yang munafik tu. Jadi kita akan tengok apakah isi kandungan daripada tajuk yang kita akan belajar ni. Jadi adik-adik jangan lupa ambil buku teks sebagai bahan rujukan kita. Sebab Ustaz Mi akan kupas berkaitan dengan buku teks sahaja. Rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, muka surat 188 hingga 191. Dah sedia? Cantik. Sekarang kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dalam memahami agama kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah dalam memahami pembelajaran kami pada hari ini ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ingatan, kurniakan kami kefahaman, kurniakan kami kebijaksanaan agar mudah untuk kami belajar pada hari ini ya Allah. Rabbi yassir wala tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey adik, cantik? Dah sedia? Dah sedia? Okey, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali adik-adik, macam mana biasa, kita akan mengetahui dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan tengok yang pertama sekali ialah menyatakan pengertian dan dalil nakli bersikap benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menerangkan tuntutan bersikap benar dalam setiap keadaan. Dia ada tuntutan dia. Jadi jom kita tengok nanti. Yang ketiga, menjelaskan contoh bersikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan bawakan contoh dan kita tengok bagaimana Nabi bersikap benar dalam contoh tersebut. Yang keempat, merumuskan hikmah bersikap benar dalam setiap keadaan. Okay. Yang kelima, bersikap benar dalam setiap keadaan secara beradab dan istiqamah. Dan yang terakhir, yang keenam adik-adik, macam mana biasa bersama Ustaz Mi, Ustaz Mi akan sediakan soalan 25 soalan quiz Google Form khas untuk adik-adik, untuk adik-adik jawab agar kukuh lagi kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Okay adik-adik, dah sedia? Kalau dah sedia, sebut saya. Nampak dah. Sebut sekali lagi, saya. Okey, bagus. Jadi adik-adik dah sedia, insyaAllah. Okey, kita akan teruskan kepada perkara yang pertama, iaitu maksud bersikap benar. Okey, dari segi istilah, maksud bersikap benar ialah tidak berdusta. Tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Perkataan kita benar, perkhabaran kita benar, perbuatan kita benar. Jadi adik-adik, nanti kita akan tengok contoh dia, bagaimana yang dimaksudkan daripada maksud ini. Nanti kita akan tengok contoh dia dan kita tengok tuntutan yang sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, pada bahagian ini kita akan tengok dalil nakli yang mengatakan bahawa kita ni perlu bersikap benar ni. Mana dalil dia? Ada dalil? Ada. Okey, kita tengok dalil dia. Dalil dia yang pertama ialah firman Allah surah Al-Ahzab ayat 70. Tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Di sinilah
Yang dimaksudkan tadi dalil yang menunjukkan kita kena bersikap benar. Okey? Baik, seterusnya kita akan tengok dalil yang kedua di sini, diletakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dibacakan, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktaba indallahil kadzaba. Ni hadis dia. Panjang hadis dia, adik-adik. Okey, kita ambil berkat, kita baca hadis ni. Okey, seterusnya kita tengok maksud daripada hadis yang panjang ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Hendaklah kalian sentiasa berlaku jujur. Sikap benarlah, jujurlah, kerana sesungguhnya kejujuran akan menghantar pada kebaikan. Kamu sikap jujur, yang datang pada kamu tu baik. Maknanya kita menunggu kebaikan datang pada kita. Akan datang kebaikan. Itu janji Nabi dalam hadis ni. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantar kepada syurga. Dan yang bestnya adik-adik, bila kita melakukan sesuatu kejujuran, maka berakhir kita di dalam syurga Allah. Mahal tak? Mahal. Okey. Jika seseorang sentiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. As-sidqu. Kan nama Abu Bakar. Abu Bakar kan? Apa gelaran Abu Bakar? As-Siddiq. As-Siddiq. Kan? Inilah dia. Jadi nak jadi macam Abu Bakar, kenalah buat macam mana yang dianjurkan ini, iaitu berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ini yang kita kena amalkan, ini yang kita kena usahakan. Okey, adik-adik jangan risau. Walaupun kita faham kita ni kadang-kadang tak jujur, nak jujur susah, usaha dapat pahala. Bila kita dah mula beramal, dia akan menjadi kebiasaan kita, adik-adik. Itu yang kita kena usahakan. Kita tengok seterusnya apa kata Nabi. Ini ancaman. Hati-hatilah kalian, kata Nabi, daripada berbuat dusta. Jangan kamu dusta, jangan kamu bohong, kerana sesungguhnya dusta akan mengantar kepada kejahatan. Bila kita dah mula bohong orang, maka kita sedang menunggu kejahatan datang kepada kita. Fujur, benda-benda yang buruk datang kepada kita, akan menghantar kita kepada neraka. Sebab apa? Sebab bila dah kita start bohong, buruk akan datang. Antaranya, terbongkarlah kebohongan. Tak ada orang yang bohong tak terbongkar bohong dah. Pasti akan terbongkar. Satu. Dan kalau kita bohong dekat orang, orang sampai pula kebohongan tu pada orang. Kebohongan tu berlaku dan disampaikan. Kita yang menjadi punca kebohongan itu, dosa tu mengalir ke mana? Adik-adik, ya, mengalir ke kita. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Dia akan mengantarkan kita ke neraka Allah. Allahu Akbar wa iyazubillah, adik-adik. So kuatkan azam, kuatkan tekad, usahalah untuk menjadi orang yang benar. Dan last sekali, kita termasuk di kalangan orang-orang yang siddiq. Okay, adik? Janji dengan Ustaz Mi? Janji? Okay, adik ya? Main-main juga, adik. Tapi kita kena usahakan. Okay. Maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini yang kita tak nak. Allah Ta'ala akan catatkan kita sebagai seorang pendusta. Okay, adik-adik, faham hadis ni? Cantik, Alhamdulillah. Kita tengok seterusnya, adik-adik. Seterusnya kita tengok hukum. Hukum kepada
bersikap benar adalah wajib. Ini je, wajib. Maknanya kalau kita tak bersikap benar, hukumnya berdosa. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Okay, ini info tambahan. Sebab ada orang kata apa, bersikap benar tu wajib, tapi ada ketika yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita boleh berdusta, kita boleh berbohong dalam 3 keadaan. Tak tahu kan? Betul lah. Kena belajar agama. Lagi kita belajar, lagi kita tahu. Lagi kita belajar, lagi kita tahu. Dan lagi kita merasa kurang. Okay, ya? Okay, ini info ni. Info ni tak ada dalam buku teks, cuma ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai nak tambah kepada adik-adik. Ya? Okey. Kata Nabi Muhammad SAW, la a'udduhu kaziban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulu al-qawla wa la yuridu bihi illa al-islaha war-rajulu yaqulu fil harbi war-rajulu yuhaddisu ra'atahu wa imra'atahu wa imra'atu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Okey, ini hadis. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW bersabda, maksud dia yang Ustaz baca dalam teks Arab tadi, tidaklah termasuk bohong. Tengok, maksudnya diharuskan kita berbohong. Jika seseorang berbohong untuk mendamaikan di antara manusia, dia mengatakan sesuatu perkataan yang tidaklah dia maksudkan kecuali hanya untuk mengadakan pendamaian. Faham tak sini adik-adik? Yang pertama situasinya, si A dengan si B bergaduh, A dengan B bergaduh, kita ni berbohong. Ustaz ni C, contoh A, B bergaduh, Ustaz C. Ustaz pergi kepada A, Ustaz bohong kepada A. Apa niat Ustaz? Nak damaikan A dengan B. Jadi Ustaz B beritahu apa? Ustaz B kata, macam ni lah, sebenarnya B ni dia tak ada apa-apa dengan kamu, kan? Dia sayang kamu, dia cerita kat aku kamu baik dan sebagainya. Cuma kadang-kadang dia segan. Dia mengaku dia salah, cuma dia segan nak minta maaf. Contohnya tu. Ustaz ni pergi ke A, pergi ke B pula. Ustaz ni bohong pula lagi, pergi ke B. Aku nak bagi tahu kamu, si A ni sebenarnya dia sayang kamu. Dia sebenarnya rasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Memang dia mengaku dia salah. Kalau kamu datang jumpa dia minta maaf, tentulah kamu boleh berdawat. Kamu berdua boleh berdamai, jadi elok. Jadi B pergi ke A pergi ke B. Last sekali mereka jadi damai sebab kita bohong. Bohong macam ni tujuan nak mendamaikan, maka dibolehkan. Okey, adik? Okey, ini kata Nabi yang pertama. Yang kedua, dia kata apa? Seseorang yang berkata bohong ketika dalam peperangan. Dalam perang. Dalam perang. Tiba-tiba ditawan. Ditawan, musuh tanya kita, berapa kekuatan tentera kamu? Kita nak gerunkan musuh, padahal kekuatan tentera kita tak ramai pun. 1000 kita bagi tahu. Kekuatan tentera aku banyak, lebih daripada kamu, 50,000. Kita tipu dia. Terkejut dia. Dia jadi takut. Tu strategi bohong untuk tujuan perang, dibolehkan. Faham? Cantik. Kemudian yang ketiga, seorang suami yang berkata kepada isteri dan isteri berkata pada suami. Kata apa ni? Kata-kata yang menyeronokkan, walaupun benda tu tak betul. Ayang-ayang, dalam banyak-banyak perempuan, semuanya tak cantik kecuali ayah. Padahal banyak lagi perempuan cantik daripada dia. Betul tak? Tapi kita nak seronok kan, nak jadikan hubungan tu elok, kita bohong atas tujuan tu. Ataupun tiba-tiba suami nak jadi chef. Suami masak untuk isteri. Masak, makanlah 2 orang. Itu suami tanya isteri, macam mana abang jadi chef hari ni, sedap tak? Isteri tipu suami. Isteri kata, abang, tak ada makanan yang lebih sedap selain daripada yang hari ni ayam makan. Padahal chef tiba-tiba kan, mana ada sedap, tawa tak cukup garam dia kan. Tapi isteri bohong pasal nak jaga hati suami. Boleh tak boleh?
Boleh, sebab disebut di sini seorang suami yang berkata pada isteri dan isteri berkata pada suami atas tujuan nak membahagiakan rumah tangga, atas tujuan untuk merukunkan lagi rumah tangga. Faham tak, adik? Inilah 3 keadaan yang kita boleh untuk berbohong. Okey? Seterusnya. Okey, kita tengok tuntutan bersikap benar. Tuntutan bersikap benar dekat sini ada 5. Yang pertama, adik-adik boleh tengok di paparan ni, senang kan? Nak tengok terus ada semua. Okey, yang pertama, benar dalam tutur kata. Yang kedua, benar dalam niat dan kemahuan. Yang ketiga, benar dalam keazaman dan cita-cita. Yang keempat, benar dalam tugas. Yang kelima, benar dalam menepati janji. Okey ya? Kita tengok yang pertama, benar dalam tutur kata. Macam mana yang dikatakan benar dalam tutur kata ni? Yang pertama, tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Kecuali yang tadi. Yang hadis 3 tadi, ingat tak? Baru dia baca tadi. Tak boleh berbohong. Tapi Nabi kata ada 3 keadaan yang kita boleh berbohong. Okey. Yang kedua, memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas, mendatangkan dosa dan mengelirukan. Kita hati-hati dalam nak bercakap sesuatu info. Lafaz yang jelas mendatangkan dosa. Dah tahu dah benda tu dosa, jangan cerita. Jangan cerita. Dah tahu benda tu dosa, jangan cerita. Faham adik? Contohnya umpatan-umpatan orang, kita sampaikan pula ke orang lain. Jangan cerita. Dan yang mengelirukan, kita tak tahu benda tu betul sahih ataupun tidak, mengelirukan orang pula. Kan sekarang ni banyak benda-benda yang mengelirukan manusia. Kan? Contoh vaksin baru ni pun kan banyak mengelirukan manusia. Jadi kalau tak jelas, jangan cakap. Adik? Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, benar dalam niat dan kemahuan. Okey? 1, berniat ikhlas kerana Allah. Ni wajib lah. Sebab apa? Allah Ta'ala dia, orang kata apa? Sesuatu amalan tu Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala terima sebagai amalan bila kita ada lillahi ta'ala, kerana Allah. Yang kedua, berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Satu tu aja. Aku buat ni baik. Sikap benar. Sikap benar ni kita niat untuk berbuat kebaikan semata-mata. Itu dipanggil bersikap benar dalam niat dan kemahuan. Okey, adik? Okey, yang ketiga, benar dalam keazaman dan cita-cita. Ni tuntutan yang ketiga. Kita benar dalam keazaman dan cita-cita. Bertekad mencapai apa yang dicita-citakan. Okey, kalau kita dah azam betul-betul kan. Azam, kita usahakan. Kita dapat satu benda yang kita nak buat, kita azam. Contoh adik-adik nak SPM, aku target nak dapat 10A. Aku tekad sungguh-sungguh nak capai cita-cita aku. Azam benar-benar, buat benar-benar. Itu baru tawakal pada Allah. Okey, adik? Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Ni huraian tadilah. Bila kita dah ada tekad, jadi perlulah seiring. Seiring dengan tekad tadi, ada azam untuk capai matlamat tu, ada strategi, ada cara-cara dia. Semua tu kita kena buat supaya ia terangkum kepada tuntutan bersikap benar dalam keazaman dan cita-cita. Okey, yang keempat, benar dalam tugas. Kita ada tugas setiap hari. Kalau macam Ustaz Mi ada tugas. Adik-adik ada tugas. Adik-adik sebagai anak, sebagai pelajar, semua ada tugas. Kalau dah masuk sekolah, ada pula tanggungjawab lain. Itu tugas-tugas. Jadi bila tugas, melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan. So, buat sesuatu tu, buat untuk Allah. Jangan salah kiblat. Untuk Allah. Jadi kita tak harapkan balasan apa-apa, kecuali kita buat untuk Allah. Kemudian melakukan tugasan dengan cara yang terbaik. Buat sesuatu, jangan buat orang kata apa, biasa-biasa saja. Buat luar biasa sampai habis kemampuan kita. Buat sungguh-sungguh. Itu adalah akhlak ataupun sifat orang-orang yang nak berjaya. Orang berjaya dia macam tu. Dia buat sehabis baik. Dia go lebih daripada yang sepatutnya. Itu orang luar biasa. Jadi kita kena buat macam tu, adik-adik. Kemudian benar, yang kelima, tuntutan bersikap benar, benar dalam menepati janji. Benar dalam menepati janji. Macam mana tu? Yang pertama, berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Kalau kita mampu buat, janji. Tapi kalau kita tak mampu buat, jangan janji. Jangan janji. Biarlah orang tu macam mana dengan kita pun.
Jangan janji, sebab kalau kita janji, itu akan lebih buruk lagi. Orang akan anggap kita, dia ni tak boleh percaya, janji dia memang tak akan buat. Orang akan anggap macam tu, orang cop kita macam tu. Mau tak adik? Dia tak nak. Islam sendiri mengajar, kalau kamu nak berjanji, pastikan kamu boleh buat janji kamu. Kalau macam Ustaz Mi, kalau malam ni ada kuliah, Ustaz boleh ke kuliah malam ni? Kan? Ustaz Mi tak boleh. Tiba-tiba Ustaz Mi kata, boleh. Ustaz Mi janji, tiba-tiba Ustaz Mi tak datang. Tak boleh. Kita tak boleh janji sesuatu yang kita tak boleh buat ataupun tak mampu buat. Faham adik? Menunaikan apa yang telah dijanjikan. Ini tuntutan dalam menepati janji. Dah janji, buat. Jangan tak buat. Okey? Yang ketiga, melaksanakannya tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Kalau kita dah janji, kamu akan dapat macam ni, kamu akan dapat macam ni, kamu akan dapat macam ni. Jadi kita buat apa yang kita janjikan untuk dia. Faham adik? Faham tak? Cantik. Jadi inilah tuntutan yang perlu kita lakukan dalam bersikap benar. Jadi tengok balik, jadi kaji, dan kita usahakan menjadi sebagaimana yang dituntut oleh agama kita, bersikap benar seperti begini. Okey adik? Cantik. Kita teruskan lagi, iaitu spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 119. Dalam buku teks tu salah. Ayatnya betul, maknanya betul, tapi dia punya surah tu salah dan ayat pun salah. Itu adik kena perbetulkanlah. Tengok dalam buku teks, potong, tulis dengan pensel, supaya orang lepas ni boleh tengok kesalahan pada nama surah dan juga ayatnya. Okey? Ini ayat yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala minta kita takwa pada Allah, dan Allah Taala suruh bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sebab seseorang itu dengan siapa dia berkawan. Jadi kalau adik-adik nak jadi orang soleh, orang yang siddiqin, orang yang siddiq, mestilah kita cari orang-orang yang siddiq, supaya tempiahnya sampai ke kita, supaya last sekali kita boleh jadi seperti dia. Okay, adik, bergaulah dengan para ulama, para ustaz, pada orang-orang baik. Jadi insya-Allah kita akan menjadi sebagaimana mereka yang telah melalui jalan-jalan yang baik. Gitu adik-adik. Okey ya? Cantik. Seterusnya, ini adalah contoh Rasulullah SAW dia bersikap benar. Contoh yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia yang bersifat benar. Baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran Islam yang disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda, kerana setiap tutur katanya berdasarkan wahyu Allah. Nak bagi tahu apa? Rasul ni, dia dalam menyampaikan, dia tak ada langsung, tak ada apa adik-adik, tak ada langsung tokok tambah. Apa yang Allah Ta'ala minta dia sampaikan, itulah dia akan sampaikan pada kita. Solid itu saja. Kita tengok di dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Sebab tu Nabi kalau dia cakap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Nabi dia takkan cakap berdasarkan apa yang dia rasa, apa yang dia nak, orang kata apa, akal fikiran dia. Kita kan ikut cakap kita, ikut nafsu kita cakap. Tak. Nabi kalau dia bercakap, dia akan berkata bukan dengan kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sebab tu orang ambil kata-kata Nabi ni. Sebab dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia takkan cakap menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri, kecuali apa yang dia sebut wahyu daripada Allah. Sebab tu ada hadis sebagai kita punya panduan. Sebab tu ada Quran yang
menjadi sumber di dalam agama kita. Okey adik? Cantik. Seterusnya, contoh yang seterusnya Nabi bersikap benar ialah terdapat sebilangan orang yang suka bergurau tetapi tidak berkata benar. Dia nak bagi seronok, dia nak bagi best hubungan dia dengan rakan-rakan. Jadi bila nak bagi best, dia buat macam mana adik-adik? Dia cakap bohong. Janji orang boleh gelak, orang boleh seronok, walaupun benda tu bohong. Ramai macam tu. Padahal benda tu tidak digalakkan dalam Islam. Mereka berasa seronok bergurau dengan cerita-cerita palsu. Rasulullah SAW juga pernah bergurau. Cuma beza Nabi dengan orang-orang yang disebutkan tadi ialah Nabi kalau bergurau, baginda sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang ataupun sedang bergurau. Dia sedang bergurau, dia tetap cakap benar. Itu yang kita kena ikut. Nak bergurau boleh, ceritakan yang benar. Kira dia Al-Hasan radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang perempuan tua telah datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh cerita dia. Nabi dah cerita, dah start dah dia punya cerita, supaya baginda mendoakan masuk ke dalam syurga. Lalu baginda memberitahunya bahawa orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Wanita tua itu terus berlalu pergi sambil menangis. Kesian orang tua tu. Faham tak dek? Orang tua jumpa Nabi, minta Nabi doakan bagi aku masuk syurga. Ya, wahai Rasulullah, kau ni makbul doa, bagi aku masuk syurga. Doakan aku masuk syurga. Nabi jawab apa? Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan orang tua tu. Nabi kata apa? Orang tua tak masuk syurga. Wanita tua itu menangis terus. Menangis terus adik. Sedih dia. Sebab Nabi cakap. Lalu Rasulullah bersabda, "Ukhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya al-ajuzun. Inna Allah Ta'ala yaqul faja'alnahunna abkara urban atraba." Sadaqallahul azim. Surah Al-Waqi'ah ayat 36 hingga 37. Maksud dia, kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Orang tua tak masuk syurga. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suami masing-masing dan sebaya umurnya. Nabi melawak adik-adik. Dan dalam lawak tu boleh keluar lagi Quran adik-adik. Ni baru lawak cantik bunyi. Faham adik-adik? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tengok seterusnya hikmah. Hikmah bersikap benar. Yang pertama, terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah. Bila kita sikap benar, secara automatik sifat munafik jauh daripada diri kita. Itu pentingnya kita berusaha menjadi orang yang bersikap benar berdasarkan tuntutan-tuntutan yang ditunjukkan tadi. Yang kedua, menenangkan hati kerana tidak melakukan dosa. Sebab yang tadi, kalau kita dah mula berdusta, maka kita sedang menunggu benda jahat nak datang pada kita, yang berakhirnya ialah kita masuk neraka Allah. Nak masuk neraka Allah? Tak nak kan? Jadi usahakan menjadi orang yang bersikap benar. Sebab orang yang bersikap benar, yang datang pada dia kebaikan. Bila datang kebaikan, tenang ke tak tenang? Tenang ke tak tenang? Ya, pandai. Tak tenang. Tak tenang pula. Tenang adik-adik. Ustaz B pun dah tersasut. Ya, tenang. Kerana apa? Kerana kita tidak melakukan dosa. Okay, adik. Yang ketiga, saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Bila dah saling, orang kata apa, kita dah bersikap benar, dia bersikap benar, kita bersikap benar, kita dah kenal dia, dia dah kenal kita, hubungan jadi macam mana? Mudah nak kerjasama. Kita nak bagi dia tugas pun kita percaya dia boleh buat. Sebab dia kalau janji, dia pasti buat. Dia kalau cakap, pasti betul, pasti kena dengan apa yang dia janjikan. Jadi jangan adik-adik, hubungan macam ni baru jadi kawan baik. Seronok adik-adik hidup ni kalau kita jumpa orang-orang macam ni. Kan adik-adik? Cantik. Yang keempat, menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Jadi orang kalau tengok dia, orang jadikan dia simbol. Kamu kalau nak kenal orang baik dekat sini, tengok dia. Orang pandang tinggi dia adik. Lalu orang jadikan dia contoh teladan. Dia kalau buat kerja, dia pasti buat betul-betul. Sebab dia bersikap benar dalam tugasan dia. Dia kalau dia janji, dia pasti akan tepati janji dia.
apa yang dia cakap pasti akan dia buat. Itu janji yang dia pasti tepati. Dia bersikap benar dalam janji dia. Dia kalau bercakap, dia akan cakap dengan betul. Dia kalau bertekad, dia tekad dengan benar. Jadi orang macam ni, orang akan pandang tinggi. Jadi kita usahakan adik-adik, kerana hadis tadi, siapa bersikap benar, Allah Ta'ala akan datangkan dia kebaikan, dan Allah akan tuliskan pada dia siddiq, orang yang benar. Dan siapa yang cakap dusta, maka dia akan, yang akan datang pada dia ialah fujur, benda-benda jahat yang akan datang pada dia, yang berakhir ke neraka, dan Allah Ta'ala tuliskan pada dia kazab. Okay, adik? So, usahakan untuk menjadi orang yang bersikap benar. Okey, bersikap benar. Ni last. Nak cerita kata apa? Ciri-ciri orang munafik ni. Yang kata tadi kalau kita bersikap benar, kita orang kata apa? Secara automatik kita bukan orang munafik. Apa dia? Bersikap benar sangat penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik. Sifat munafik telah dijelaskan dalam hadis berikut. Kenapa dahsyatnya orang munafik ni? Sebab orang munafik dia takkan masuk syurga. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik dia akan masuk neraka, dan neraka tu asfali minan nar. Apa maksud asfali minan nar? Di dalam kerok neraka. Allahu akbar. Orang atas, dia dalam tu tenggelam, lemas dalam api, duduk dalam kerok. Adik-adik nak? Allahu akbar. So, pastikan kalau kita ada perangai macam ni, buang. Ada perangai macam ni adik-adik, buang. Sekali lagi. Ada perangai macam ni adik-adik, buang. Jangan bagi ada dalam badan kita. Tolong adik-adik, tolong Ustaz Mi sayang adik-adik ni. Okey? Cantik. Okey, kita baca hadis ni, ambil berkat. Ayatul munafiqi salas. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Riwayat Bukhari, hadis sahih. Maksudnya, kata Nabi Muhammad SAW, tanda orang munafik ada 3. Kalau kita nak tahu kita ni orang munafik ke tidak, tengok ada tak 3 ciri ni pada diri kita. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Tengok orang lain, datangkan dosa pada dia. Kita jangan tengok orang, tengok diri kita. Nak betul diri kita dulu. Okey ni Yang pertama, idza hadasa kazaba. Bila dia nak cakap, dia berdusta, bohong tadi. Kecuali bohong yang Ustaz Mi letakkan tadi. Sebab tu Ustaz Mi letakkan juga hadis tu supaya adik tahu mana yang boleh kita bohong, mana yang kita tak boleh bohong. Okey. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan mungkir janji. Dia kalau berjanji memang tak boleh percaya. Petang ni kita sama-sama pergi kuliah. Kamu tunggu aku dekat rumah, kita sama-sama pergi kuliah. Kita tunggu punya lama, dah masuk maghrib tak sampai-sampai lagi. Ni orang yang mungkir janji. Dia ada sifat munafik, tak boleh percaya. Jauh-jauh. Orang macam ni jauh. Sebenarnya orang macam ni jauh. Okey. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi kepercayaan, dia akan khianati. Kalau kita bagi dia amanah, dia tak boleh buat amanah tu dengan baik. Bagi tugas amanah kat dia, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, aku nak hujungnya matlamat kita nak sampai macam ni. Kita bagi amanah macam tu, dia tak buat sebab dia tak amanah. Ni barang aku simpan untuk kamu jaga, tolong jaga elok-elok. Nanti aku balik daripada daripada rumah mak mentua aku datang balik, aku nak barang aku balik. Boleh? Kita sampai-sampai barang dah hilang. Aku minta maaf lah, aku tak tahu aku letak mana, aku terlupalah hari tu. Ni orang tak amanah. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianati amanah tu. Jaga duit tak boleh percaya, bagi tugasan tak boleh buat. Ini semua orang yang tak amanah. Jadi ini semua kita kena jaga adik-adik, supaya kita menjadi orang yang bersikap benar dan menjauhkan kita daripada kemunafikan. Adik-adik, jelas? Cantik, alhamdulillah. Sekarang adik-adik tengok balik dalam ni. Okey, adik tengok di paparan ni. Sambung ke nak habis dah? Nak habis dah. Jadi jangan lupa adik-adik jawab 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Khas untuk adik-adik. Di deskripsi sediakan untuk adik-adik saja. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi supaya pahalanya mengalir kepada orang lain dan menjadi berkah apa yang kita belajar ni. Tanya semua. Sampai sekarang adik-adik bersama Ustaz Mi. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.
We'll be right back.